Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar cikgu yang cikgu sayangi. Cikgu masih lagi berada di rumah untuk kuarantinkan diri. Cikgu harap tugasan yang cikgu berikan pada hari itu telah siap, awak telah buat. Kemungkinan cikgu akan terus berkuarantin sehingga 10 hari bulan. Tapi untuk sepanjang tempoh itu, sekiranya ada apa masalah, kalau rasa nak bertanya tentang apa-apa saja tentang bahasa Melayu, tentang pembelajaran kita, boleh gunakan teks WhatsApp ataupun boleh teks saya dekat Google Classroom. Okay, boleh komen dekat ruangan Google Classroom saya ataupun boleh gunakan telefon ibu atau ayah anda untuk terus berhubung secara langsung kepada saya. Okay, baik. Untuk hari ini, kita akan tengok bab di muka surat 58 iaitu utamakan keselamatan. Jadi, apa yang kita nak belajar pada hari ini? Okay, baik. Apa yang kita ingin capai pada hari ini sepanjang sesi pembelajaran kita? Yang pertama, kita nak hasilkan penulisan. Okay? Penulisan macam mana? Sama ada penulisan itu berformat ataupun tidak berformat. Tapi hari ini, saya nak fokuskan tentang penulisan berformat. Sebab kita nak pergi kepada penulisan bentuk berita. Okay? Bentuk berita. Macam mana nanti saya akan tunjukkan. Yang ketiga, objektif pembelajaran kita pada hari ini, saya nak pada akhir PDPC ini, sekurang-kurangnya kita dah dapat, kita dapat apa? Kita dapat draft dan hasilkan karangan berita. Okay, imaginatif ni nanti. Imaginatif ni, kita akan pergi pada next class. Okay? Yang ini pada next class. Okay? Dan kriteria kerjaan kita, murid berjaya menghasilkan karangan bertajuk Aku Sebuah Eskalator dengan baik. Boleh rujuk muka surat 58. Okay, baik. Keempat perkara ini ingin kita capai, tapi saya nak tumpukan pada pertama tadi, saya kata kita nak tengok berita. Yang kedua, hasilkan draft. Draft dah ada dekat buku teks awak. Okay, yang ini kita kira dah selesai. Iaitu kita nak hasilkan karangan berita. Okay. Dan saya nak semua murid saya berjaya menghasilkan karangan yang bertajuk, karangan berita ini bertajuk Aku Sebuah Eskalator. Baik, mari kita teruskan. Sebelum kita mula untuk melihat rangka karangan, saya nak perkenalkan dulu kepada anak murid saya yang ini ialah eskalator. Kod-kod lah kalau masih ada yang belum kenal lagi. Jadi saya kenalkan. Eskalator ni biasanya ada di shopping kompleks, mall-mall lah. Sekolah tak ada. Sekolah kita ada lift. Itu pun pelajar tidak dibenarkan menggunakan lift. Hanya guru-guru, staff dan juga mereka yang ada pas lah yang boleh gunakan lift tersebut. Okey, untuk eskalator ni kita tengok yang ini biasanya untuk eskalator ni dia ada dua arah. Satu arah untuk naik, satu lagi arah untuk turun. Okey, yang ini tangga batu lah. Tangga batu. Biasanya tangga batu ni memang disediakan supaya untuk kemudahan orang yang lain lah. Mungkin ada orang tak nak naik eskalator, dia nak burn more calorie and fat, so dia naiklah tangga. Okey, baik. Biasanya tangga eskalator ni dia ada beberapa bahagian. Yang pertama kita tengok dia mesti ada saya nak tukar warna tulisan saya sekejap. Okey, pertama dia mesti diperbuat daripada besi. Dia ada bahagian pemegang. Pemegang apa lagi yang kita nampak? Yang kita nampak kat sini, dia besi, dia ada pemegang. Okey, lepas tu atau lebih tepat getah pemegang. Okey, kalau perasan kat sini dia ada suis keselamatan. Suis keselamatan. Okey, suis keselamatan ni biasanya sebagai emergency, sekiranya jadi apa-apa dia akan tekan dan eskalator ni akan berhentilah. Okey, ini eskalator. Dan negara kita ada beberapa isu tentang eskalator ni, saya akan tunjukkan dalam next slide. Okey, baik. Antara isu yang sering berlaku dekat eskalator ni ialah rosak lah. Rosak dan berlakunya kemalangan. Sebab itu perlunya kita berhati-hati dalam menggunakan eskalator ni. Sebab tu kadang-kadang kalau perasan, siapa perasan, bila kita pergi naik eskalator ni, kalau kita nak berdiri, kita kena himpit di sebelah kiri. Kalau kita nak berjalan, kita kena duduk di sebelah kanan. Maksudnya, kalau ada orang nak jalan,
tangga tu, eskalator tu besar, luas. Okay? Kalau kita rasa kita memang nak naik saja, kita tak nak bergerak, kita nak berjalan, kita nak berlari. So kita himpitkan badan kita, diri kita ke sebelah kiri. So ruang kanan yang kosong ni akan memudahkan untuk orang berjalan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalau rasa kita pakai kain yang terlalu macam labuh ataupun dan sebagainya, perlu kita angkat sikit supaya tak tersepit dan boleh membuatkan kemalangan. Yang ini saya bawakan daripada berita Awani tahun 2016. Kemalangan eskalator, pengurus kompleks beli belah perlu lebih prihatin. Dan ini bukan kes yang pertama dan banyak lagi kes yang pernah berlaku di Malaysia ini akibat daripada kemalangan dan kecuaian di kawasan eskalator pusat membeli belah. Seterusnya. Okey, baik. Saya harap anda semua telah bersedia dengan buku teks muka surat 58. Kita akan go pada satu-satu. Utamakan keselamatan. Kumpulan Kaijun ditugaskan untuk menulis karangan berita, manakala kumpulan Afifi menulis karangan imajinatif. Topiknya tentang keselamatan di eskalator. Okey, baik. Kalau anda lihat di bahagian kanan buku anda ada kotak berwarna hijau. Okey, saya bulatkan kotak berwarna hijau ini. Okey, terlalu besar, saya padam balik. Okey, kotak berwarna hijau. Okey, kotak berwarna hijau ini ialah format berita. Okey, sekejap. Saya tulis dulu sikit. Okey, format berita. Maksudnya, bagi sesuatu berita, dia mesti mempunyai tajuk, nama tempat, tanda koma, tarikh, tanda pisah dan isu berita. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Keenam-enam perkara ini perlu ada di dalam format pendahuluan untuk berita. Namun bagaimana dengan perenggan-perenggan yang lain? Perenggan-perenggan yang lain sama seperti biasa. Tidak ada perubahan. Hanya bahagian pendahuluan sahaja yang berbeza dengan karangan-karangan lain. Suka saya ingatkan bahawa karangan berita ialah karangan yang berformat. Karangan imajinatif ialah karangan yang tidak berformat. Maksud tidak berformat tu maksudnya macam karangan cerita lah yang biasa kita buat dalam kelas. Okey, karangan berformat ni saya baru tumpukan pada surat saja itu, surat rasmi. Yang ini kita tumpu satu lagi pada karangan berformat iaitu berita. Keenam-enam perkara ini perlu ada di dalam karangan berita. Okey, tajuk dekat mana? Okey, tajuk ni yang bahagian atas ni sekali. Okey, saya warnakan supaya anda lebih jelas. Okey, ini tajuk. Okey, ini tajuk. Okey, selepas itu nama tempat. Okey, saya warnakan lagi supaya jelas. Okey, saya buat warna berbeza lah. Okay, nama tempat. Okey, saya dah masuk bahagian lain. Okey, nama tempat. B, nama tempat. C, tanda koma. Okey, yang ini tanda koma dia. Okey, sekejap. Saya padam semula. Okey, ni nama tempat. Okey, yang ini tanda koma. Okey, tanda koma. Selepas tanda koma ialah tarikh. Okey, baik. Ini ialah tarikh 15 Ogos. Okey, tanda pisah. Okey, tanda pisah ini atau biasanya kita panggil sempang ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dash, sama saja, tanda pisah. So, kalau biasa ada masa-masa kita akan tulis nota sama-sama, saya baca, awak tulis, saya akan sebut sempang ataupun saya akan sebut dash. Okey, sebenarnya nama dia tanda pisah. Okey, mana-mana pun okey. Selepas tanda pisah, isu berita. Okey, baik. Yang ini ialah keseluruhan bagi isu berita. Okey, yang ini. Okay, yang saya highlightkan ini ialah isu berita. Okey. Selepas itu, untuk isi pertama, isi kedua, sama seperti bentuk karangan yang lain. Okey, bentuk karangan yang lain. Okey. Pasar Raya Hemat telah melancarkan kempen keselamatan di eskalator pada pagi tadi. Okey. Kenapa huruf I ni huruf besar? Okey. Eskalator sebenarnya kata nama am, huruf kecil.
Tetapi ni, kempen keselamatan di eskalator ini nama program. Okey, saya dah ajar nama program ialah nama khas. Kata nama khas perlu ditulis dengan huruf besar. Okey, sepatutnya eskalator adalah huruf kecil. Dia kata nama am. Okey, tapi sebabkan dia telah menjadi nama program, diletakkan di dalam nama program, iaitu program kempen keselamatan di eskalator, maka setiap awalan itu menjadi huruf besar. Okey. Kempen ini dirasmikan oleh Encik Abdul Karim bin Ishaq, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Johor Bahru. Okay. Kita pergi kepada isi pertama. Beliau menasihati pengguna supaya sentiasa berhati-hati. Menurut beliau, eskalator, apa itu eskalator? Yang pertama, dia kata eskalator merupakan tangga bergerak. Diperbuat daripada besi, mempunyai motor dan rantai, kemudahan awam, keselesaan pergerakan. Okey, jadi anda semua perlu hubungkan ke semua isi-isi penting ini menjadi ayat yang lengkap. Okey, beliau menasihati pengguna supaya sentiasa berhati-hati. Menurut beliau, eskalator merupakan, saya tulis, merupakan tangga bergerak. Minta maaf kalau tulisan tak berapa ni, pakai ni tak berapa biasa sangat, tapi okeylah kot. Saya nak tunjukkan, draw idea supaya awak faham. Merupakan tangga bergerak yang diperbuat daripada besi. Notah. Okey. Eskalator, kita sambung. Eskalator mempunyai motor dan rantai. Okey. Lepas tu kita boleh tulis, katakan eskalator merupakan sebuah kemudahan awam yang digunakan untuk keselesaan pergerakan pengunjung di mana? Di pusat-pusat membeli belah. Okey. Boleh Yang kedua, pengguna mestilah apa dia? Tadi ayat dia, patuhi panduan penggunaan, patuhi garisan sempadan tangga. Okey, garisan sempadan tangga tadi tu yang warna kuning tu, ada kiri kanan kuning tu. Okey, maksudnya kat situ kita dah tak boleh nak himpit tepi sangat. Kita kena tengok kalau kat kuning tu, itu dia punya garisan supaya kita tak pijak garisan tu. Okey, guna dengan betulnya. Maksud guna dengan betul, kalau eskalator tu untuk naik, kita guna untuk naik. Kalau eskalator tu turun, kita turun lah. Ini bukan cerita Jackie Chan yang kita boleh yang boleh time naik kita gunakan untuk turun kita gunakan untuk naik. Okey, dan terus tidak merosakkan. Okey, tidak merosakkan eskalator tersebut. Okey, baik. Tadi kita dah selesai isi yang kedua. Kita tengok isi yang ketiga. Beliau juga mengingatkan bahawa menjadi tanggungjawab pemilik eskalator. Siapa tanggungjawab pemilik eskalator? Maksudnya pemilik pusat-pusat membeli belah lah. Agar diselenggara ikut jadual. Jurutera yang bertauliah. Tiada anak tangga rosak. Suis kecemasan berfungsi dengan baiknya. Okey, baik. Macam mana kita nak hubungkan ke semua poin-poin ini menjadi ayat yang lengkap? Okey, saya cuba gunakan ruang yang ada di dalam slide ini. Okey, kita tengok. Saya nak pilih warna, saya guna warna biru lah. Okey, beliau juga mengingatkan bahawa menjadi tanggungjawab pemilik eskalator agar apa? Agar eskalator. Okey, eskalator diselenggara mengikut jadual. Notah. Okey. Proses. Okey, proses apa? Tadi dia cerita kena selenggara ikut jadual. So proses penyelenggaraan. Okey, proses
sekejap. Ni terlalu besar. Okey. Proses proses penyelenggaraan, tulisan buruk, penyelenggaraan hendaklah dilakukan oleh jurutera yang bertauliah. Notah. Okey. Kenapa kita tadi kita kata kita kena selenggara ikut jadual, proses selenggara kena menggunakan hikmat jurutera yang bertauliah. Okey, sekarang kita nak cerita kesan dia. Okey, kesan dia kalau kita tak selenggara atau kesan hasil daripada selenggara tersebut. Okey. Ini bagi memastikan apa tadi? Tiada anak tangga yang rosak. Tiada anak tangga yang rosak. Dan apa? Swiss dan dapat tadi dapat saya sambung kat bawah ni, memastikan Swiss kecemasan berfungsi dengan baiknya. Okey. Untuk perenggan ketiga. Okey, perenggan penutup yang akhir sekali, koma. Akhir sekali adalah penanda wacana, perlu dikomakan. Okey, harapan. Apa harapan dia? Okey, harapan, hargai kemudahan, guna dengan hemah. Maksudnya harapan ni siapa? Harapan ketua balai tadi yang telah merasmikan program eskalator selamat tadi. Okey, akhir sekali beliau berharap agar setiap pengunjung di pusat memberi belah dapat menghargai kemudahan yang telah disediakan dan menggunakannya dengan berhemah. Maka lengkaplah karangan anda. Sebab tu kadang-kadang dalam kita buat karangan ni, kita perlu ada sesi soal jawab dengan diri sendiri. Macam saya cakap tadi. Okey? Kita kata, okey, eskalator kena selenggara ikut jadual. Okey. Siapa nak selenggara? Yang perlu selenggara ialah jurutera yang bertauliah. Kenapa nak selenggara? Supaya tidak ada anak tangga yang rosak dan Swiss kecemasan itu dapat berfungsi sekiranya kita nak gunakan. Jadi bila kita buat karangan ni, kita kena soal diri sendiri dan kita jawab soalan tersebut. Cukup dalam satu perenggan itu ada 3 atau 4 ayat pun sudah memadai, dan pastikan ayat itu ayat yang sempurna lah. Maksudnya ada subjek, saya dah ajar ada subjek, ada objek, ada penerangan ayat. Okey. Jadi saya harap dengan panduan ni anak-anak murid saya dapat siapkan, mesti ada kerja kan, dapat siapkan satu karangan berita tentang eskalator ni. Awak ada beberapa pilihan, sama ada nak buat dalam buku karangan boleh, sama ada awak nak type dekat Microsoft Word, lepas tu awak nak hantar dekat Google Classroom pun tak ada masalah. Saya akan sediakan tapak di dalam Google Classroom untuk siapa yang nak hantar. Okey, tapi siapa yang tak nak hantar di buku tulis pun tidak menjadi masalah. Fleksibel kita. Okey, baik. Itu saja daripada saya. Saya doakan untuk semua anak murid saya berada dalam keadaan sihat, dan tolong doakan juga supaya saya sihat dan boleh kembali bertugas. InsyaAllah saya dah buat swab test kedua semalam. Alhamdulillah tak ada apa-apa, insyaAllah. Jadi saya harap semuanya berjalan dengan baik dan kita boleh bertemu balik dalam persekitaran fizikal sekolah yang sebenarnya. Okey, baik, daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.